نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الأخوة، InsyaAllah kita lanjut lagi pada kitab kita. Ya Allah, semoga kita diberikan kepahaman, keluasan ilmu, asas akidah Islam, yakni pada tajuk pecahan hukum akal. Pecahan hukum akal dan tentang insyaAllah sebelum kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah adalah wajib. Maka sebelum kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajiblah kita mengetahui akan hukum akal. Pertama lagi kita menyebut tentang hukum, ya. Apa istilah dipahamkan dengan hukum? Hukum adalah dikira sebagai mengisbatkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Mengisbat artinya menetapkan sesuatu, atau menafi ataupun menolakkan sesuatu, atau menidakkan sesuatu. Itu kita panggil hukum. Jadi untuk mengenal hukum ni dia ada hakim. Hukum diputus oleh hakim. Ya. Jadi makanya memandang di sini dalam agama Allah, agama Islam yang kita anut ini, tuan-tuan dan perempuan, ada tiga hakim. Ada tiga hakim. Hakim yang pertama adalah akal. Hakim yang kedua adalah syarak. Hakim yang ketiga adalah adat. Ya, hakim yang pertama akal. Hakim yang kedua syarak. Hakim yang ketiga akal. Jadi bila kita ikatkan hukum dengan tiga hakim, maka jadilah yang pertama hukum akal, yang kedua hukum syarak, yang ketiga hukum adat. Ketiga-tiga hukum ini wajib kita mengetahui, kerana kita adalah hamba Allah, kita menganut agama Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak memenuhi tuntutan ini, kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Na'udzubillah. Kita tidak ada jalan peluang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham, ya? Kalau kita tidak bertemu dengan Allah, faham, ya, di mana kita akan pergi. Na'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya di sini kita sudah baca akan pecahan hukum syarak. Kita dah habis sebelum ini. Pada bulan sudah kita baca tentang hukum syarak. Sekarang kita ambil hukum akal. Hukum akal ni ada tiga. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz ataupun harus. Yang pertama wajib, artinya suatu perkara yang tidak diterima oleh akal tiada. Suatu perkara yang tidak diterima oleh akal tiada. Akal tak terima, kata dia tidak ada. Seperti Allah itu wajib ada. Ya, bahkan menghukumkan pada akal kita wajib adanya Allah, wajib wujudnya Allah. Itu yang pertama sekali. Jadi Allah jadikan akal kita, hadirin tuan-tuan dan puan, semata-mata kerana untuk menghukum akal itu pada suatu hukuman yang wajib dengan mengatakan bahawa Allah itu wujud. Itu paling penting sekali. Allah yang sebenar-benar wujud dan wajib berwujud, wajib wujud, itu artinya yang pertama. Jadi maka itu yang kedua disebut sebagai mustahil,
Mustahil ni kita kena hukum satu portion daripada akal kita. Ya, artinya suatu perkara yang tidak diterima oleh akal ada, seperti mustahil syirik bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Itu mustahil adanya sekutu. Yang ada itu Allah, yang mustahilnya itu sekutu. Artinya berbilang-bilang Tuhan, ataupun ada yang lain daripada Allah, ataupun ada gandingan bersama dengan Allah, ataupun ada pembantu yang menyertai yang membantu Allah, ataupun ada yang teman menemani Allah. Ini adalah salah. Itu kita panggil sebagai syirik. Jadi maknanya mustahil syirik itu adalah mustahil pada akal. Yang ketiga, harus artinya suatu perkara yang diterima oleh akal ada dan tiada. Seperti harus bagi Allah membuat sesuatu yang mungkinan. Harus bagi Allah membuat sesuatu yang mungkinan, artinya sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada. Artinya alam ini, makhluk ini seluruhnya adalah masuk dalam kumpulan mungkinan. Bahasa kita kata mungkin boleh jadi. Artinya lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mungkinan. Jadi itu artinya semakin kita pahami secara kasar yang disebutkan sebagai hukum akal. Di sini saya suka untuk perincikan kepada tuan-tuan, ya, bahagian wajib sendiri. Wajib, ya, di sisi akal ada 6 bahagian. Di sini tidak ada kitab kita lah. Itu pecahan dia. Dia harus perlu dihalusi lah, ya. Dalam bahagian hukum akal ni pula terbagi kepada 6 bahagian. Wajib ni dia ada 6 bahagian dalam wajib. Wajib itu benda pasti, confirm, mesti. Ya. Pertama dinamakan wajib zati. Z-A-T-I, zal alif ta ya, zati. Wajib zati seperti wajib adanya wujud Allah Ta'ala, wajib qidamnya dan baqanya dan sifat-sifat yang berikut hinggalah akhir. Malahan dia bersifat dengan segala sifat-sifat yang maha sempurna. Itu adalah wajib zati, ya, wajib zati. Nah, itu dia. Jadi maknanya kita kena hukum satu portion dan akal kita mengatakan wujudnya wajib zati. Wajib zat Allah itu wujud, ya, wujud. Jadi maknanya untuk menerangkan bagaimana wujud Allah barulah datang sifat-sifat yang lain. Wujud Allah itu tidak ada permulaan, maka disebut sebagai qidam. Wujud Allah, wujud zati itu tidak ada kesudahan, disebut sebagai baqa. Wujud Allah itu tidak ada persamaan dengan segala yang baru, disebut sebagai mukhalafatuhu lil hawadisi. Wujud Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tidak bersyarikah, tidak bersandar, bahkan dia berdiri sendiri sebagai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Maka adalah sifat yang disebut sebagai sifat qiyamuhu bi nafsihi. Jadi inilah sifat-sifat yang memberi bukti bahawa Allah itu adalah wujud. Jadi wujud Allah sedemikian. Wujud zati ataupun wajib zati akal kita mesti disempurnakan kepahaman terhadap wujud zati itu sendiri, yakni wujud yang tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan kita wujud yang tidak ada kesudahan. Kalau ada kesudahan kita seluruh langit dan bumi, sebab dunia alam langit mesti kiamat, kena kiamat. Allah boleh buat langit bumi itu kekal selama-lama, boleh. Tapi Allah nak buktikan kepada kita bahawa yang hanya wujud, yang hanya kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada Allah pasti, mesti mengikut hukum syarak, mesti berakhir ataupun contoh sebagainya mesti rosak. Sebab itu kata Allah, kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap yang ada di alam langit maya pada ini semuanya binasa, fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhan kamu ya Muhammad yang punya kemuliaan dan kebesaran. Jelas, ya. Jadi makanya
Wujud pertama wujud zati. Zati apa disebut lagi? Ulama kategorikan dalam zati pun ada dua. Wujud zati mutlak. Bila kata mutlak ni maknanya tidak ada persamaan dengan segala makhluk. Dia bukan wujud macam makhluk. Lawan dia wujud zati muqayyad. Ya, kita halusi. Dalam pengajian kita kena halusi dulu ya. Pasal kita nak ngaji kan. Ya, tapi sayangnya tak ramai yang ngaji. Tak ramai ya. Banyak orang luar yang nak ngaji. Yang mengaji malam ni banyak orang luar. Orang tempatan di sini tak ada. Saya tengok tak ramai. Tak ada. Dia tak tahu appreciate aku. Ya, tak tahu ni appreciate aku. Dan mereka tidak rasa bahawa dia kekurangan. Pastinya ilmu ini wajib belajar, wajib mengenal Allah ni, mengenal Tuhan kita. Ilmu mengenal Tuhan. Ya. Paling wajib sekali. Ya. Tapi tidak ada langsung respon ya di masyarakat. Inilah dia masalah kita sekarang tuan-tuan. Jadi kita dapat banyak tekanan di akhir zaman umat Islam kerana tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Tuhan. Sah saya kita tidak kenal Tuhan. Hanya dia tahu Tuhan itu wujud. Seperti juga bangsa-bangsa lain, agama lain juga istilah begitu. Tuhan Allah ada. Dekat itu saja. Ya. Sudah sembahyang, datang puasa Ramadan, sambut raya, ada masuk sistem tunai haji, habis. Itu Islam dia. Dekat itu saja Islam. Ya. Ilmu Islam tidak ada. Ilmu mengenal Allah, mereka tidak ambil berat untuk mengenal Tuhan. Ya, Tuhan kita yang buat kita sendiri kita tak mau kenal. Yang kita akan balik kepada Dia. Pasti confirm kita akan kembali kepada Dia, tuan-tuan. Ya. Saya bukan cerita sangat-sangat ya. Tapi oleh kerana kita baca kitab saya mari malam ni. Oleh kerana kita baca kitab ya. Itu ya. Jadi makanya ramai yang ada dalam majlis ni orang luar. Ya, orang yang datang daripada Kedah, daripada Semarang baru datang ini. Ya. Tapi orang tempatan tak ada. Orang daerah Bandar Seri Pinang tak nampak. Mana bagi orang Islam ni semua ini masalah dia tuan-tuan. Kita fikir sendiri ya. Begitu kan? Kita nak mengajar, nak ajak cuma main dengar kitab apa kita ada. Tapi dia tak mau tadi. Juga cerita semua ya. Ilmu Tuhan ni, ilmu mengenal Allah ni ilmu nombor satu, paling tinggi sekali. Ilmu lain di bawah. Sains saya kita belajar, ilmu yang di IPT itu di bawah sekali. Ini ilmu paling tinggi sekali kerana mengenal Allah yang maha tinggi. Ya. Ini kita nak kena faham lah ya. Jadi kita akan terima sendirilah nanti. Apabila kita dah kembali kepada Allah, ketika itu kita menyesal tidak memberikan apa-apa lagi. Tidak boleh bantu tolong kita lagi tuan-tuan ya. Daripada awal kita tak kenal Allah. Kerana syarat untuk terima ibadah, la tusihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadat yang kamu buat tanpa kamu mengenal yang kamu sembah. Ini confirm. Tuan-tuan pergilah di mana-mana pun, tanyalah para ulama mana pun. La tusihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah itu ibadat melainkan kamu kenal siapa yang kamu sembah. Nampak? Itu syarat nombor satu. Jadi kalau tak kenal Allah, ya, ditanyai Allah siapa? Kita nak jawab apa? Tuhan. Tuhan siapa? Allah. Allah Tuhan. Kalau cakap itu tak jadi ya. Tak jadi ya. Allah turunkan banyak sifat-sifat dalam Quran. Banyak sifat-sifat dalam Quran kita tak ambil tahu. Ya, Allah terangkan dalil-dalil bahawa dia wujud, kita tak baca. Nampak? Nah inilah sebabnya dia masalah. Jadi ilmu ini bukan ulama karang ya. Daripada Al-Quran sendiri Tuhan tuntut kita ya. Jadi maka itu yang pertama sekali kita kenal ini. Jadi wajib zati mutlak Allah Subhanahu wa taala. Mutlak. Bila kata mutlak ni maknanya tidak ada persamaan. Dia macam ayam sejuk, ayam mutlak. Ayam mutlak ni kita nak kata ayam apa? Ayam tawar, tak betul. Ayam putih, tak betul. Ayam sejuk dia boleh panas, betul. Maka disebut ayam mutlak, ma'ul mutlak. Ayam mutlak.
Kalau masuk benda lain baru jadi ayam kopi, ayam teh. Jadi ayam apa dia panggil? Bukan mutlak lagi, ya. Maka bergabunglah dengan nama-nama lain dipanggil air muqayyad, ma'ul muqayyad. Nah, jadi ada zati muqayyad. Sesudah zati mutlak, lawannya zati muqayyad. Kita ini muqayyad, artinya ada hubungan, ada sebab, ada awal, ada kemudian, ada akhir. Boleh bergerak, boleh diam, ya, berubah-ubah dan bagai-bagai lagi. Itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah ni zati muqayyad. Kerana dikaitkan dengan kejadian, dikaitkan dengan awalan, dikaitkan dengan penciptaan. Boleh kan? Itu kita sebut sebagai zati muqayyad, tentu, ya. Jadi makanya kita fahamlah yang kedua. Kemudian daripada zati, wajib zati itu balik kepada yang kedua, wajib aradi nama dia. Wajib aradi. Ya. Ain ra dad ya. Aradi. A-R-A-D-H-I, aradi. Wajib aradi ini seperti wujud mungkin sewaktu Allah Ta'ala mengetahui adanya dan sewaktu terkandung oleh kudrat, sifat kudrat Allah dan iradat Allah hendak mengadakannya. Malahan seperti masuknya 10 orang sahabat Nabi dalam syurga. Ini wajib aradi. Oleh kerana datang daripada Nabi sendiri yang mengisytiharkan 10 orang sahabatnya masuk syurga. 10 orang. Oleh kerana Rasulullah mengkhabarkan hadis yang mengkhabarkan juga sahih, maka telah ijma' para alim ulama meletakkan 10 nama ini sebagai ahli syurga. Walaupun dia belum masuk lagi. Ya, itu artinya ahli syurga. Ya, macam kita buat amal ibadah, ya. Kalau kita buat amal ibadat cukup dengan syaratnya, cukup dengan rukunnya, ada ruhnya, khusyuknya, maka syarat itu, salat yang makbul, diterima. Itu kita panggil salat yang diterima, makbul. Ini wajib aradi. Ya. Tadi sebelum maghrib kita tak sampai lagi di sini, betul tak? Mungkin kita ada di mana-mana lah, tapi kita sudah rancang untuk sampai ke sini. Jadi kalau ditanya hari petang ni, maghrib ni ustaz datang ke tidak? Tuan-tuan nak kata apa? Harus. Tuan-tuan tak kata wajib, betul tak? Tapi kalau tengok dalam jadual, dia mesti datang, betul tak? Ya. Secara lahiriah dia tidak wujud. Dia tak ada di mana-mana lagi, masih di Bayang Baru lah. Saya mari pada Bayang Baru lah, tuan. Ya. Pada Bayang Baru lah. Berarti ada Lubang kena memang ni lah. Ya. Jadi maka tu bila orang tanya hari ini ustaz akan datang ke tidak, tuan-tuan tentu akan jawab harus, insya-Allah. Betul tak? Tak kata mesti mai, ya, tapi kalau ikut jadual dia patut datang, betul tak? Yang ikut jadual tu wajib aradi, boleh. Yang dalam program tu jadual itu wajib aradi, akal kata wajib aradi, confirm. Kalau bunyi buruh tuan-tuan nak kata apa? Kalau bunyi buruh, ya, confirm tuan-tuan dikatakan turun hujan, tuan-tuan tak kata bukit roboh dia. Ya, dia punya link tu. Itu artinya wajib ardi. Maknanya akan turun hujan. Betul hujan turun, itu wajib ardi. Nampak? Tapi sekurang-kurangnya kalau hujan tak turun pun confirm. Kalau buruh, seterusnya lazimnya akan turun hujan. Ya. Tapi ada juga bunyi buruh, dia tak turun hujan. Zaman Nabi Allah, zaman kaum Samud, Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tempat tu nama Hijr, sekarang nama baru Madain Saleh. Madain Saleh, sehampir 82 km daripada Masjid Nabawi. Saya sampai dah tempat tu. Tempat tu Nabi tak bagi pergi. Jangan pergi tempat tu. Tempat tu kena laknat. Nabi kata kalau kamu lalu daerah Hijr, sekarang nama Madain Saleh, kamu lari-lari anak, buat menangis, buat lagu macam nak menangis. Nampak? Jangan berhenti. Sebab tempat tu kena laknat. Tapi hari ni orang pergi ziarah, dia tengok. Nak tengok peninggalan kaum Samud, 8 kaki tinggi dia 8 kaki. Tinggi dia bangunan rumah dalam bukit. Ya, kaum Samud.
Masa kita nak turun bala 3 hari. Hari pertama muka mereka jadi kuning. Hari mula muka mereka jadi kuning. Nabi Saleh dah pergi dah. Nabi Saleh dah keluar dah, tinggal. Muka mereka jadi kuning. Masing-masing muka hang kuning, muka hang kuning. Pasal apa kuning? Macam kena jaundice depan kuning. Hari kedua muka mereka merah lagu udang rimau, ya. Masing-masing tunjuk muka. Kenapa muka merah? Panas, dia rasa panas muka dia. Nampak tak? Hari ketiga muka jadi hitam. Bunyi guruh, bunyi guruh. Bukan turun hujan, turun api. Api turun di kedua langit. Masya Allah. Nah, ini menyalahi bukan wajib ardi juga. Ini bukan wajib ardi. Nampak tak? Ini jaiz ardi nama dia. Tak lain sikit. Betul nama ni. Kami mengaji yang betul lah. Bila kita faham ini baru kita boleh faham ilmu ketuhanan yang lebih luas. Ya. Tapi hari ni orang tak ngaji dah apa? Cara ni orang tak ngaji dah. Tak ada lah tuan-tuan lah. Tak ada lah. Tak ada guru yang mau nak mengajar macam ni. Kata dia pun tak faham nak mengajar macam lah. Ya. Kita kena bagi sistem pengajian itu memang macam itulah. Ya. Jadi itu yang kedua kita sebut wajib aradi. Yang ketiga, wajib daruri, darurat. Au dururi pun boleh baca, au daruri pun boleh baca. Wajib daruri ini makna kata suatu perkara yang pasti, confirm, mesti, tidak perlu dengan memikir panjang, tidak perlu dengan berdalil. Itu kita panggil wajib daruri. Contohnya kalau kata manusia, jelas saat ni ada orang besar ramai. Kita tak tanya orang besar mana dia, kita dah faham. Betul tak? Nanti insya-Allah hari Jumaat ni ada orang besar ramai masjid kita. Contohlah, ni saya kata ni bukan betul. Contoh, nanti apa tebur lah ada orang besar ramai. Pengurusi tak kata apa, ustaz saya kata. Jumaat ni contoh dia kata ada orang besar namanya. Tuan-tuan tak akan tanya dia besar mana dia dah. Kita dah faham besar tu, besar jawatan dia, kuasa dia, pangkat dia. Dan dia itu dah, kita tak payah. Ada mata lah dia namanya tu, tak tanya. Sebab memang manusia ada mata. Dia dah. Dia main dengan berjalan kaki ke? Itu kita tanya jugalah. Mustahil orang besar namanya berjalan kaki. Dia dah. Itu kita panggil daruri. Akal sudah boleh terima. Tapi kalau kata gajah nak main di bandar Serpinang, gajah nak main bandar Serpinang, tuan-tuan kena tanya pasal apa gajah nak main. Dia ini bukan daruri, ini nazar, wajib nazari nama dia. Nampak tak? Ya, itu bukan wajib daruri. Kalau gajah nak lari, mesti kita akan tanya pasal apa gajah nak main. Ini bukan tempat gajah. Tiba-tiba betul gajah nak main 10 ekor gajah dengan apa nama Royal Indian Circus. Baru masuk akal dia. Kita kena fikir. Ini dia panggil wajib nazari yang kata gajah namanya. Tapi kalau orang nak main kita tak tanya. Sebab kita tahu orang besar lagu mana pun orang lagu kita. Betul tak? Tinggal lagi besar kekuasaan dia. Kuasa berat. Besar dia punya kuasa daerah yang dia kuasai. Mungkin begitulah ya. Boleh faham kan? Itu kita panggil wajib. Itu semua dalam akal kita. Itu peranan akal. Wajib daruri dia panggil dia. Kemudian disebut lagi yang keempat, wajib nazari. Macam tadi lah ya. Minggu depan rimau nak main tempat kita. Rimau nak main pula. Pulau Pinang mana ada rimau? Pulau tak ada rimau kan? Tak ada pulau. Dia nak main ke mana rimau? Ya. Kalau ada mesti orang nak banyak Penang, banyak orang dah mati ya. Kena rimau kan? Rimau tak ada. Itu kita tertanya-tanya macam mana rimau nak pergi bandar Serpinang. Rupanya ya, Royal Chinese Circus nak main. Circus Cina nak main. Bawa 10 ekor rimau. Jadi itu kita panggil apa? Wajib nazari, tuan-tuan. Dia kena fikir. Nampak? Ya. Lawan kepada wajib daruri. Ini dalam peranan akal bahagian wajib, portion wajib 1/3 akal. Ya.
Kemudian yang keempat, yang kelima dia panggil wajib baca dengan sa. Wajib isbati. Wajib isbati seperti kita mengisbatkan ketuhanan segala sifat kesubuhan Allah. Wajib bukan kata hanya kita kena tahu kata Allah itu wajib wujud saja, tapi kita juga kena mengenal sifat-sifat Allah. Menetapkan sifat-sifat Allah, maka ulama telah buat satu rumusan ya, untuk mudah kita nak faham. Dia tak bagi banyak-banyak sifat Allah, banyak sifat yang masuk dalam sifat-sifat isbat atau dipanggil sifat subutiyah. Sifat-sifat ini banyak sebenarnya, tapi Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, ya, ulama yang merumuskan mazhab akidah yang kita nak anut sekarang ni, beliau telah menyusun hanya sebanyak 7 sifat saja. Kita tahu 7 sifat ini mudah memadai, dia cover semua. 7 sifat ini sebagai sifat subutiyah. Wajib akan kita mengatakan Allah ada sifat itu. Barang siapa menafikan sifat ini, maka dia jadi murtad, kufur. Bahaya tu. Ini yang kacau tak nak. Jadi 7 sifat ini dimulai dengan sifat al-qudratu wal-iradatu, al-'ilmu, al-hayatu, sama', basar, kalam. 7. Ya. Kuasanya Allah berkehendak, ilmu, hidup, mendengar, melihat, dan berkata-kata. 7 sifat ini ada dalil Al-Quran. Wajib kita kena tahu. Ya? Kalau kita tak tahu ilmu, kita tak ikut Al-Quran. Kita belum lagi beriman dengan Al-Quran, tuan-tuan. Belum. Wa ma imamuka, dia tanya dalam kubur, kita tak ada jawab. Nampak tak? Pasal kita tak ambil tahu ilmu dia. Ilmu dengan Al-Quran itu di antaranya ialah mendedahkan tentang sifat-sifat Allah. Innallaha sami'un 'alim. Semuanya Allah itu amat mendengar dan amat mengetahui. Innallaha basirun bima ta'malun. Allah melihat apa yang kamu buat. Ya, fa'alun lima yurid, dan dia berkehendak di atas apa yang dia berbuat. Masya-Allah, ya. Innallaha 'alimun hakim. Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Ya. Maka ini sifat-sifat yang Tuhan sebut dalam Quran, tapi kita tak baca, tak ambil tahu, tak mengaji, tak kenal. Ya Allah, apa kita? Apa kita dalam Tuhan ni? Apa kita dalam Quran? Tapi kita duk kata orang kena baca Quran, kena ikut Quran. Ya? Tapi betul lah, hari ni pun orang tak mengaji banyak ilmu tu. Orang banyak baca ya. Baca lah. Ya? Baca Quran, baca tajwid, ajak tajwid, ajak taranum. Kakak tu lah kita ada betul. Ya? Bila ada mengaji Quran, dia pergi baca Yasin, nampak hari Jumaat tu orang nak ambil ilmu Yasin, dia tak tahu. Nampak Yasin tu pasal apa? Wal Quranul Hakim. Quran Al-Hakim tu pasal apa? Dia tak ambil tahu Quran. Quran sebagai penghukum, dia tak ambil tahu hukum-hukum Allah. Betul tak? Tapi dia baca Yasin, nak hadiah kepada Allah, ya. Tapi Al-Quran sebagai hakim, dia tak ambil tahu hukum-hukum Allah. Dia akan hukum, dia hukum akal, ya. Hukum syarak lagi lemah. Ya, Masya Allah, ya, kita kena tekan highlight bukan malam ini cukup berat, ya, kalau kita tak tahu lagi. Kemudian sifat apa lagi yang keenam? Wajib nafi, nun faya, nafyun, nafi. Wajib nafi ini seperti menafikan segala kekurangan. Kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hadis Nabi menyebut, apabila seorang merukuk dan merukuk, dia kata subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 1/3 pintu syurga buka dia. Dalam rukuk kita baca tu subhana rabbiyal azim. Kali kedua dia buka 2/3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tambah sikit, nampak. Dia buka habis pintu syurga. Sekali baca dalam rukuk. Dalam rukuk 3 kali baca. Kalau 4 rakaat, 4 rukuk ada. 4 rukuk makna kita baca 12 kali, tuan-tuan. Masya Allah. Tapi dia nak baca tu, dia kena tahu apa dia subhana tu. Perkataan subhana tu apa? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhan yang maha agung.
Apa dia maha suci? Kalau dia tak tahu sifat Tuhan, macam mana dia tahu Tuhan itu suci? Kita kena kenal sifat Tuhan tu habis-habis, ya. Semua sifat-sifat Allah maha sempurna, ya. Kalau kita rasa ada tak kena, kita minta hajat kepada Allah, kita tak dapat, kita kata Tuhan tak kena, dia minta tak bagi. Makna kata dia belum subhanallah yang dia baca tu tak laku lagi. Kalau kita buat sembahyang hajat, apa yang kita minta Tuhan tak bagi. Bila tak bagi, dia kata apa? Minta lah, kita tak bagi, macam mana Tuhan tak bagi? Awak Tuhan nak ikut cakap hang tak? Siapa Tuhan? Hang ke Tuhan? Dia ke Tuhan? Ya, kita nak atok dia, suruh dia bagi. Siapa kita? Nampak? Ya, kita pun dia buat. Ya, kita nak minta doa pun dia ilham. Kalau tak ilham, kita tak berhenti nak minta Allah. Mulut nak gerak kami pun dia bagi. Kalau dia tak boleh gerak mulut, dia tak boleh baca. Tangan nak kalah ni pun dia bagi angkat. Kalau tak boleh angkat, dia tak izin kita tak boleh angkat tangan. Habis kita ada komplain apa? Tak ada apa benda pun kita punya, tuan-tuan. Tak ada satu benda pun yang kita punya. Tak ada hak kita nak tuntut kepada Allah. Itulah artinya Allah Maha Suci. Faham tak? Jadi apa yang Tuhan buat sebab perfect, itu kata Maha Suci. Yang kata Tuhan buat salah, ya. Kita duduk sembahyang pagi petang, siang malam, kita bersedekah, kita bertahajud, ya. Kita baca Quran, kena bala, kena COVID. Nak kata Tuhan salah? Aku tak patut lah. Orang duduk minum arak apa semua tak kena COVID, kita sembahyang waktu kena COVID. Maknanya Tuhan tak betul, ya. Orang ni tak kenal Allah lagi. Itu artinya dia belum, subhanallah, dia baca tu belum betul lagi. Maknanya tidak jelas. Bila kita subhan, maha suci ya Allah daripada segala kekurangan, maha suci ya Allah daripada segala kerendahan, maha suci Allah daripada segala kesilapan. Nampak? Maha suci Allah daripada segala hajat dan keperluan. Allah tidak berhajat apa-apa kepada kita. Sorry, ya. Maha suci Allah, ya. Tidak terlindung segala apa yang kita mohon kepadanya, sudah diketahui daripada awal. Maha suci Allah yang amat mengasihi, yang amat mengetahui apa yang dia buat. Ini maha suci. Tanazul ta'ala 'anil qais. Itu istilah yang dibaca. Maha suci Allah pada segala bentuk. Bila kita dapat faham begini, yang faham maha suci ini, bila kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi, 1/3 pintu surga buka. Kalau faham begini lah. Kalau tak faham yang saya sebut tadi ni, boleh baca saja Allah subhanallah banyak-banyak pun. Tuhan kata hang tak kenal aku lagi. Macam mana hang boleh kata aku subhanallah bila hang tidak menyucikan aku? Puji lagi tak kenal. Alhamdulillah lagi tak boleh. Pasal kita nak puji orang, kita kenal orang dulu dia. Satu orang kita nak puji kata pandai, mesti kita kena tahu ilmu dia. Dia ni memang pandai. Pasal apa sobat dia besar? Tak betul lah. Dia memang pandai, pasti balik pada Azhar. Oh, balik pada Azhar semua pandai. Ya. Lah, nampak. Di Azhar dia belajar main gambus, dia bukan jadi ustaz, dia main gambus. Nampak? Ustaz juga di Mesir, ustaz panggil gambus. Ustaz, orang main gambus dia panggil ustaz. Kita di sini belajar ilmu kan. Kalau di Mesir kalau kata ustaz, main gambus. Sana tak panggil ustaz dah. Dia tak panggil ustaz. Lah. Di Mesir tak panggil ustaz. Ya, itu kita nak kena faham tuan-tuan. Jadi makanya dia ambil kira baik. Kemudian wajib nafi al-naf habis. Menafikan segala kekurangan pada zat Allah. Kemudian masuk yang kedua, mustahil. Mustahil artinya suatu perkara yang tidak diterima oleh akal, ada seperti mustahil syirik bagi Allah. Itulah perkara yang paling besar sekali dituntut. Kalau satu orang mati dengan tidak bertaubat daripada syirik, maka dia tidak rasa masuk surga, tuan-tuan. Kekal neraka sampai bila-bila. Nampak tak? Orang yang mati bawa syirik, masuk waktu dah. Sila minta muazzin kepada azan dulu, terlebih dulu. Silakan. Dia ada 6 juga. Lawan kepada yang wajib, yang 6 tadilah, ya. Jadi saya tak payah huraikan lagi yang 6 itu. Jadi apa yang wajib zati, ada mustahil zati. Mustahil zati artinya tidak wujud zat Allah. Sudah faham? Wajib ardi jadi mustahil ardi.
Contohnya kalau kita sebut, ya, kalau bunyi burung tadi contohnya, kita kata hujan tak turun. Bukan hujan nak turun, kita kata. Kalau bunyi burung maknanya bumi nak utuh. Tak betul, ya? Itu mustahil. Semua pada akal kita, logiknya, semua manusia boleh terima. Kalau bunyi burung tu tanda-tanda akan turun hujan. Contoh, ya. Faham, ya? Macam badan kita juga, kita rasa demam, kita rasa nak demam. Rasa panas badan ni, rasa nak demam je. Kita dah kata panas, aku mengantuk, aku nak tidur. Bukan rasa nak tidur, kita akan kata apa? Bila badan kita panas, mungkin saya nak demam. Betul tak? Ya. Macam tanda-tanda COVID, ya. Tanda-tanda COVID kan. Ya. Kalau rasa muka kita pedih, kemudian tak ada, kita tak ada rasa, kan? Tak rasa. Tak ada. Deria rasa hilang. Ya. Deria rasa tu hilang, maknanya COVID. Jadi bila kena COVID tu wajib arti. Kalau kita bukan, itu mustahil arti. Kemudian masuk kepada harus. Harus artinya perkara yang diterima oleh akal ada dan tiada. Jaiz, harus ni artinya pada akal kita sama juga, dia ada 6 juga. Harus ni pun ada 6. Pertama, harus zati seperti ada dan tiada sekalian mungkin. Kita ni ada mungkin, mungkinat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, makhluk manusia dan jin. Allah buat dua makhluk ini special dan istimewa, ya. Dengan kerana dua makhluk inilah istimewa, makhluk manusia Allah jadikan langit dan bumi ini. Tuhan jadikan langit dan bumi ini bukan kerana apa-apa, melainkan kerana manusia. Kerana Allah nak buat manusia. Ya, manusia lah yang Tuhan buat. Dia ada 3 fasa. Makhluk ni yang Tuhan buat ada 3 fasa. Fasa yang pertama, di mana mereka ini terdiri pada makhluk jin. Allah ciptakan jin lebih dulu daripada manusia. Sebab tu tiap-tiap ayat Quran dia bunyi, wa ma khalaqtul jinni wal ins. Dia mula dengan jin dulu baru manusia. Memberi erti bahawa Allah cipta jin dulu daripada manusia. Jin telah ada wujud entah berapa bilion tahun lebih awal daripada manusia. Ya. Tetapi tidak ada budaya, tidak ada rasul, tidak ada kitab, tidak ada hukum, tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang. Ya, tidak ada budaya. Ya, maka Allah bawakan satu lagi makhluk yang kedua. Makhluk yang kedua macam kita panggil makhluk zaman batu. Ya, masih lagi rupa macam Adam. Sebab itu dalam hadis mengikut riwayat Abu Zar Al-Ghifar radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 1 juta Adam. 1 juta Adam. Tuhan sudah cipta awal sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi mereka ini semuanya sudah binasa, hapus. Kerana tidak ada rasul, tidak ada kitab, tidak ada budaya, ya, tidak ada hukum, tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan. Sebab itu bila Allah cipta khalifah ni pengganti. Bila buat Adam tu disebut sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan pengganti, ganti makhluk yang ada sebelum ini di mana mereka telah binasa. Maka itu ditanya malaikat, kalau nak ganti macam mereka ni berbunuh-bunuhan, berbantah-bantahan, dah habis musnah. Kalau nak buat macam kami masih ada, bertasbih kepada kamu, bertahmid, memuja-mujimu. Jadi yang nak buat ni siapa? Itu belum ada jawapan. Malaikat tak boleh faham. Sebab malaikat bukan kita. Malaikat serba kekurangan. Banding dengan manusia ni, banyak kekurangan malaikat ni. Dia tidak ada unsur-unsur naluri ruhaniyah. Unsur-unsur naluri ruhaniyah tidak ada kepada malaikat. Mereka tidak ada akal fikir. Tidak ada. Mereka hanya ada akal budi. Akal budi saja yang ada. Akal fikir tidak ada. Mereka tidak ada nafsu, tidak ada syahwat, tidak ada hawa. Ya. Ini malaikat. Maka itu diperboleh ikut perintah Tuhan. Daripada awal sampai sekarang macam itulah perintah yang dijalankan. La ya'sunallah. Mereka tidak murka kepada Allah. Jadi lebihnya kita pakai itu bila Tuhan nak terang kepada malaikat ni, mereka tak boleh faham. Sebab itu bila kita diwujudkan, manusia diwujudkan, Allah bawa malaikat dengan kita, bagi approach, proceed makhluk manusia ni supaya kamu kenal siapa mereka ini. Ya, 2 bulan dalam perut mak, dia hantar seorang malaikat. 4 bulan dalam perut mak, dia hantar seorang malaikat. Kita keluar pada perut, dia hantar 2 malaikat. Kita jadi balik, dia hantar 20 malaikat. Nampak? Ya. Kita masuk kubur, datang lagi 2 malaikat. Jadi malaikat ini sentiasa monitor kita, nak tengok siapa mereka ini. Yang kata khalifah,
khalifatun fil ard. Ya. Sebab itu kita kena lakukan sesuatu yang terbaik. Kita kena jadi seorang yang terbaik daripada hamba-hamba Allah. Maka itu Allah utus kita ini untuk melakukan terbaik, the best performance. Kita kena dedah kepada Allah, ya. Alladzi khalaqa sab'a samawati, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji mati dan hidup di antara kamu itu supaya diketahui di antara kamu siapa yang lebih baik amalannya, the best performance. Orang kalau sembahyang yang terbaik, kalau puasa yang terbaik, ya. Kalau ilmuwan yang terbaik, tapi adakah semua dengan kita? Tak ada. Sembahyang pun tak bagus, puasa pun tak bagus, ilmu pun tak bagus, semua mundur habis. Nampak tak? Kita kalah dan kita jatuh semua bidang. Kenapa? Inilah masalah. Kerana kita tidak mahu menyelami ilmu Islam. Kita tidak mahu mengisi ilmu Islam. Ilmu Islam itu wajib. Yang lain itu sunat. Ya. Dr. Maurice Bucaille, seorang pakar bedah Perancis yang bedah jasad Fir'aun itu. Lepas dia bedah jasad Fir'aun, dia beriman kepada Allah, masuk Islam. Nampak? Belajar bahasa Arab 25 tahun, kuasai bahasa Arab. Dr. Maurice Bucaille, saya dan jumpa dia dan salam dengan dia, dapat pegang tangan dia. Nampak? Di mana? Di pusat Islam Bordeaux. Ada pameran antarabangsa dunia, kita jemput dia sebagai seorang pementang kertas kerja berkenaan dengan Fir'aun. Dr. Maurice Bucaille kata apa? Ilmu mengenal Allah, ilmu Islam, ilmu Al-Quran adalah exotic science. Ilmu yang paling aneh. Tengok dia kata apa? Dia sendiri kata, ya, ilmu Al-Quran, ilmu Islam adalah exotic science, ilmu yang paling tinggi, aneh, lain daripada ilmu Al-Quran yang kita kenal sekarang lah. Yang anak-anak kita belajar banyak di IPT sekarang kan, banyak bidang sampai jadi PhD. PhD falsafah ni akal, nampak tak, ya? Ya, semua ilmu-ilmu yang lain daripada ini adalah non-exotic science, ya, bukan ilmu yang aneh. Hang bijak dari mana sekalipun, dia tak soal tanya dalam kubur, betul tak? Ya, hang dah berapa PhD, dia tak tanya betul dalam kubur, berapa PhD you ada? Tak. Man rabbuka, dia tanya dulu, sebab itu ilmu Al-Quran. Kami turun Al-Quran itu apa? Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita kena jadi takwa dulu, baru iman itu ada isi. Kalau tidak ada takwa, iman kita rompong, tidak ada isi, iman itu mati, kosong. Sebab itu khatib kena pesan di tiap kali Jumaat, bertakwa kepada Allah, dia kata iman. Bila tidak ada takwa, tidak ada iman, tuan-tuan, habis iman kita kosong, kering. Inilah umat Islam kita hari ini, ya. Sudah jatuh jauh ke belakang, tuan-tuan, ya. Kita tertekan banyak sudut, ya. Said Sabiq, seorang ulama besar, rektor Al-Azhar, ya. Said Sabiq, Dr. Said Sabiq, dia kata umat Islam sudah hilang 7 kekuatan telah hilang. Habis. Pertama, kekuatan akidah. Tengok berapa kerat yang ngaji akidah. Ya, pertama, kekuatan akidah umat Islam dah kalang kabut, dia tak kenal Tuhan. Satu kekuatan dah hilang. Kedua, kekuatan ibadah kita juga hilang. Masjid kita tak penuh, sembahyang jemaah tak penuh, betul. Ya. Ilmu sembahyang pun tak betul, sembahyang pun banyak yang tak betul. Ya. Banyak yang tak betul. Saya masuk sembahyang sunat duduk di belakang, suka duduk di belakang sembahyang sunat, nak tengok orang sembahyang lagu mana. Banyak yang tak betul. Nak buat lagi, ya. Jenuh punya duk teguk sorang-sorang banget. Yang ketiga, kekuatan duniawi. Kita hilang kekuatan duniawi. Soal ekonomi kita berubah, ya. Kekuatan duniawi kita hilang. Maknanya ikhtisar kita hilang. Ketiga, kekuatan ikhtisadiyah, kekuatan ekonomi kita hilang. Pertama, kekuatan akidah. Kedua, ibadah. Kekuatan ikhtisar, ya. Keempat, kita hilang kekuatan culture, budaya. Budaya kita hanyut. Budaya kita telah dicemari dengan budaya-budaya luar yang tidak sehat. Sebab tu bangsa Arab Tuhan pilih. Arab ni tanah Arab, negara Arab, bangsa Arab, nabinya bangsa Arab. Tuhan turun Islam Al-Quran kepada bangsa Arab dulu. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa bangsa Arab ni bersih budayanya? Dia tidak terlibat dengan budaya luar.
Orang Arab ni dia budaya dia sendiri. Tulis ibadat, tapi hari ni dah dia orang. Hari ni dah masuk macam-macam budaya Arab, ya, di negara-negara Arab. Habis 3 suku negara Arab sudah bercampur baur dengan budaya-budaya barat yang keji. Na'udzubillah. Asal tanah Arab tu Hijaz. Saudi sekarang Hijaz yang ada tanah haram, ya. Asalnya budayanya adalah bersih. Mereka tidak terlibat budaya itu. Cara pakaian mereka, cara perbuatan mereka, cara percakapan mereka, cara makan minum mereka, nampak tak? Cara bermasyarakat mereka tidak masuk budaya luar. Sebab tu bila datang pada hari Qiyas, ketika datangnya wakil daripada Rasulullah, wakil da'i, sampai menyuruh Heraklius kepada beriman, Heraklius heran. Dia kata, nak suruh ikut Muhammad ke? Dia kata, apa ni budaya apa kami tak tahu. Apa ni satu bangsa yang terpencil, yang tersimpan, yang terlindung daripada segala budaya luar. Macam mana pemimpin dia Muhammad tu jadi pemimpin dunia, nak jadi pemimpin umat manusia, macam mana nak pimpin manusia kepada Allah? Tengok kata Heraklius. Nampak? Dia tak percaya. Tiba-tiba ada Abu Sufyan main jaga. Dia kata, ada tak mana-mana orang-orang Arab Mekah yang ada di sini hari ni? Dia kata, ada Abu Sufyan. Bawa Abu Sufyan main. Wahai Abu Sufyan, aku nak tanya tentang Muhammad. Dia jawab betul. Dia tanya 14 soalan. Dia tak nampak di sini lah, cerita di Nabi cerita. 14 soalan dia tanya kepada Abu Sufyan. 14 soalan Abu Sufyan jawab. Dia kata betul. Memang layak Muhammad tu menjadi pemimpin dunia. Kalau dia hidup, kalau aku hidup sampai zaman dia akan datang ambil tempat aku duduk pijak nanti. Itu dia nampak. Ini Rasulullah. Sebab budaya yang bersih, kan? Kita pencemaran budaya, habis hanyut. Budaya kita dah hancur. Ya? Kekuatan budaya hilang. Kekuatan sosial kita habis. Sosial kita pun hilang. Ibadat sosial kita sembahyang jemaah boleh kira. Ya? Masjid besar, Masjid Bukhari ni besar ni. Ya? Salah satu pada masjid yang besar di Pulau Pinang lah. Ya? Kita patut bangga kalau kita dapat masjid. Ya? Allah bagi kat kita masjid ni melalui dermawan Said Mukhtar. Nampak? Kita dapat satu masjid yang begitu megah, ya. Tapi sayang jemaah dia kurang. Nampak? Sembahyang jemaah nak tengok orang mana-mana, sembahyang subuh besok pagi. Tengok sembahyang subuh besok orang pasal. Anak-anak karya sini turun mari semua lah. Ya. Turun mari semua dah. Maka itulah kita tak boleh menang, kata. Kita tidak boleh menang dalam semua perkara. Kita kalah. Kerana kekuatan jemaah kita subuh kita lemah subuh itu kekuatan sembahyang yang cukup kuat. Dalam itu ada kekuatan, ada barakah dalam subuh. Dalam jemaah subuh itu ada barakah. Kita kena turun daripada rumah kita, mai ambil barakah di masjid ni, pun nak bawa pulang barakah ke rumah kita. Betul. Tapi sayang bukan cerita, ya. Orang tak manfaatkan nikmat yang Tuhan bagi begitu murah dan besar dan indah, kita tak tahu manfaatkan sama sekali, tuan-tuan, ya. Na'udzubillah. Habis kita bercakap pasal Islam, ya. Kenapa Islam begini, kenapa salah kita? Sebab kita sendiri tidak manfaatkan. Itu kita nak ambil faham. Kemudian yang harus kita lihat di sini, kita ambil kira harus ini ada juga sebanyak 6. Pertama harus zati, artinya setiap mungkin itu memang terlibat dengan keadaan di mana mereka itu bergerak-gerak. Setiap mungkin mesti ada pergerakan. Kita ni adalah masyarakat ataupun makhluk Allah yang sentiasa tertakluk kepada perubahan. Sebab itu kita ada tua, ada muda, ada sehat, ada sakit, ya. Ada hidup, ada mati, ada aman, ada balak, ada kaya, ada senang. Betul tak? Kerana kita ada makhluk yang berubah-ubah. Dulu mungkin dia susah, sekarang dia senang. Mungkin dia dulu sehat, sekarang sakit. Mungkin dulu dia wujud, sekarang sudah mati. Mungkin dulu dia aman, sekarang sudah balak. Itu artinya harus pada akal kena terima betul. Betul tak? Ya. Tinggal lagi kita kena tanam sifat apa? Kalau datang balak, sabar. Datang nikmat, syukur. Boleh tak? Ya. Kalau sudah taat, mesti pelihara dengan penuh istiqamah. Ini yang kita nak buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus kita habis, ya. Kita masuk harus ni, kita cerita untuk itulah. Dan kita masuk kepada manakala hukum adat pula, ialah suatu ketetapan yang tentukan mengikut adat dan kebiasaan berlaku seperti api panas membakar air itu sejuk dan menghilangkan dahaga dan sebagainya.
Allah telah menjadikan peraturan-peraturan dan tabiat kepada makhluk sunnatullah fi khalqi. Ditulis ini, maka manusia mesti berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan suatu perkara yang baik bagi dirinya dan mengelakkan suatu perkara yang buruk baginya. Hukum adat itu ada 3 pecahan sebagaimana hukum akal juga, cuma ketetapan itu adalah bukan mengikut adat kebiasaan. Baik. Hukum adat ini yang kita pakai. Hukum adat ini artinya perkara yang berlaku, perkara yang berlaku dengan diulang-ulang cuba dia memberikan keputusan yang sama. Berulang-ulang cuba memberikan keputusan yang sama. Gula kita makan di gula di mana pun manis, dia tak. Daripada dulu sampai sekarang gula manis tak. Itu ada, bukan hukum akal. Yang hukumkan gula itu manis ada, bukan akal ya. Bukan syarak ya, jangan salah faham. Hukum syarak, tak campur. Ya, yang hukumkan garam itu masjid daripada dulu dia masjid sampai sekarang. Ya, maka dia adalah adat. Kalau dia menyalahi adat itu kita panggil adat ini tidak boleh memberi bekas. Kita faham bahawasanya adat tidak boleh memberi bekas. Ubat kita faham, kalau sakit makan ubat, orang akan sebut lain. Bila sakit orang tak kata pergi tidur. Tentu orang kata makan ubat. Sakit makan ubat. Tapi bukan mesti ubat itu menyembuhkan. Betul tak? Adat kata kalau sakit makan ubat. Sebab ubat adalah di antara ikhtiar yang membawa ke kesembuhan. Ya, dalam ubat ada sembuh. Sembuh itu hak Allah, bukan hak ubat. Faham ya? Nah, itu kita nak kena faham dan betul lah. Jadi makanya hukum adat ni diulang-ulang uji, diulang-ulang cuba memberikan keputusan yang sama, tetapi dia boleh berubah. Pada segi hukum, pada segi hukum adat memang api membakar. Hukum syarak tidak. Hukum syarak tidak. Kenapa hukum syarak tidak? Allah tunjuk dalam Quran bagaimana Nabi Allah Ibrahim dicampak dalam Quran dan menjadi api, dan api unggun api yang besar, ya. Tak terbakar. Selain bunuh Umar pun tak terbakar. Nampak tak? Ya. Dia boleh minum lagi. Minuman yang begitu sedap dibawa Jibril, boleh minum lagi ketika dia dibakar. Nampak tak? Ini hukum apa? Hukum syarak, bukan hukum adat. Hukum adat kata mesti terbakar. Betul tak? Maka itu terbakarnya api boleh membakar, itu hukum adat. Air boleh membasah, menghilangkan dahaga, itu hukum adat, bukan hukum syarak. Ya. Jadi hukum syarak tidak terlibat. Maka hukum akal lagi halus. Pada hukum akal mesti ada munasabah. Betul tak? Hukum akal ni antara buat makhluk, dibuat manusia berakal. Sebab itu Allah marah kalau kita tidak guna akal untuk mengenal Allah. Ya. Laqad zara'na jahannam katsir min al-jinn wal ins. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, neraka itu dipenuhi oleh manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi akal tak fikir. Dia tak mau fikir tentang kejadian alam, tentang pencipta alam ini. Akal itu tak mau guna memikir tentang Allah, memikir kebesaran Allah, memikir akan nikmat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung, punya hati tapi tidak pernah mengambil faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tidak melihat dan melihat tidak mengambil pengajaran. Walau ma'azam ya sama'ula biha. Mereka punya telinga, tapi telinga banyak, dia tak faham. Dia dengar, dia tak faham, dia tak kerti. Bunyinya angin, bunyinya itu, macam-macam. Sampai mendengar Al-Quran pun dia tak faham lagi. Kenapa mereka itu kata Allah, ulaika kal'an'am, daripada binatang ternak. Dia tak kata binatang buas. Allah kata binatang ternak. Orang yang punya hati tak mau fikir, yang punya mata melihat tak boleh faham, yang punya telinga dengar tak boleh faham, Allah samakan mereka dengan binatang ternak. Ulaika kal'an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa binatang ternak? Binatang ternak lain dengan binatang buas. Binatang buas tak dimakan sendiri, binatang ternak tak boleh. Lembu kita nak makan, kita tak bagi dia mati. Ayam itik kita kena bagi makan, tak boleh makan dia mati. Rimau tak apa, dia boleh makan sendiri. Betul tak? Sebab tu Allah kata an'am, dia tak kata binatang buas. Mereka yang tak boleh pakai, yang tak boleh ada hati, tak boleh faham, ada telinga tak boleh dengar, ada mata tak boleh faham, tak boleh tengok, apa yang dia faham tak, yang dia tengok dia tak boleh faham. Mereka ini umpamakan binatang ternak. Binatang ternak ni macam lembu kambing. Nampak tak? Lebih korban daripada lembu kambing lagi. Lembu kambing kita belah dia, kita boleh makan dia.
Nampak tak? Ya, walaupun dia tak reti, kita boleh makan. Kita perlu kepada dia. Binatang buas tidak, Tuhan tak kata kita macam binatang buas. Kerana binatang buas cari makan sendiri, mau singa cari makan sendiri. Nampak tak? Ayam itik tak buat reban, dia tak ada rumah. Betul tak? Kalau kita tak buat reban, ayam itik tak ada rumah. Betul tak? Kambing pun tak buat rumah, jenuh, tidur dalam hujan, dalam panas. Tapi simau, ringa, dia boleh cari tempat berlindung. Nampak tak? Dia tahu nak mana nak cari tempat berlindung. Sebab tu Allah samakan kita dengan binatang buas. Balhum adal, bahkan desat pada binatang. Na'udzubillah. Maka itu kita kena kenal hukum akal ni. Kita kena betul-betul mengisi ilmu tentang pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan pulang kepada Allah besok dalam keadaan jahil. Aku hantar hang ke dunia 60-70 tahun, hang tak kenal aku. Nak buat di mana orang ni, orang tak? Patut Tuhan pakar. Nampak tak? 60 years tapi nak mengenal Tuhan hang tak kenal. Masya-Allah. 60 tahun aku bagi umur hang, tu dah cukup panjang ke 60 tahun. Kalau kita hantar orang pergi mengaji 10 tahun, hebat dah. Betul tak? 60 tahun aku hantar ke dunia, hang balik mari dengan aku, bila aku tanya siapa Tuhan, hang tak tahu. Nampak tak? Aku tanya siapa Muhammad, hang tak tahu. Dia tak pernah dengar Nabi punya ajaran, tak pernah dengar kitab Nabi, kita tak baca. Nampak tak? Ya, Al-Quran kita tak baca. Ya, majlis ilmu dedah pasal Allah kita tak pernah dengar. Ya, duk fikir pagi petang siang malam cari makan ya. Dia dah kira nak hidup sama dengan binatang ternak. Dia ulaika kal an'am. Itu Tuhan kita macam binatang ternak. Na'udzubillah, tuan-tuan. Itulah yang peringatan, tuan-tuan, ya, yang kita tekan hari ini, kita nak baca apa kita sebut pada hari ini, iaitu mengenal Allah. Wajib kena mengenal hukum akal. Kita dah kena hukum syarak, kena 3 hukum kita kena. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Tiga hukum ni kita kena kenal sebelum kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang boleh kita terang, insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi